bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan pada hari ini kita sambung balik perbincangan muzakarah kitab Sirajul Huda pada muka surat yang ke-17. Qala musannif, tujuh-belas baris daripada bawah, muka surat 17 baris daripada bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Was-sam'u, artinya arti as-sam'u itu pendengar. Di situ dia terjemah dengan pendengaran. Yang tepat sama artinya pendengar. Dengan sifat pendengar, Allah mendengar, maka nyatalah pendengaran. Sifat pendengar, tugasnya mendengar, maka nyatalah kedengaran. Jadi sama artinya pendengar. Wal basaru, dan sifat artinya arti basar, pelihat. Di situ ditulis penglihatan. Yang tepatnya pelihat. Tutup risalah dia betul di situ. Wal basaru artinya pelihat. Dengan sifat pelihat, tugasnya melihat, maka nyatalah kelihatan. Maka hakikat keduanya sama' dan basar itu pada zat Allah Ta'ala. Jadi kita duk bincang masih lagi di dalam bab sifat ma'ani. Apa dia sifat ma'ani? Sifat maknan yang jenis ada. Semua sifat makni ni ada di diri Allah Ta'ala. Ada kita bincang dah sifat khudrah, iradah, ilmu, hayat. Maka kita masuk pula kepada hari ini sama' dan basar. Was-sam'u wal basaru artinya sifat pendengar dan sifat pelihat. Jadi musannif dia terus pengarang kitab Matan Sunusi, Matan Umul Barahin, dia terus cantumkan kedua sifat ni, was-sam'u pendengar, wal basaru pelihat. Pasal apa? Yang pertama sesuai dengan ayat Al-Quran, wa huwas sami'ul basir. Dialah Allah Ta'ala yang memiliki sama' dan basar. Wa huwas sami'ul basir. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana sama' dan basar ni tugasnya hampir sama. Sama' mendengar benda ada, basar melihat tiap-tiap yang ada. Itu dia cantum sekali. Was-sam'u
wal basaru, dan sifat sama dan sifat basar. Maka hakikat keduanya sama dan basar itu hakikat yakni hukum kepada sifat itu. Hukum macam mana sifat sama dan basar tu? Sama dan basar itu pada zat, yakni ada pada zat Allah Ta'ala. Sama dan basar tu ada pada diri Allah Ta'ala. Habis. Lepas tu was-sam'u wal basaru, sama pendengar dan pelihat tu, maka hakikat keduanya sama dan basar itu pada zat, iaitu ada pada diri Allah Ta'ala. Habis. Jadi kita yakin adanya sama dan basar tu pada diri Allah Ta'ala berdasarkan kepada nas Al-Quran, wa huwas sami'ul basir. Habis. Kemudian tambah lagi, sama Allah Ta'ala, basar Allah Ta'ala ni qadim, sempurna, tak sama dengan makhluk, dan kekal. Itu kita wajib beriman dalam hati kita. Sama Allah Ta'ala, basar Allah Ta'ala tu ada di diri Allah Ta'ala, kemudian sedia, tak sama dengan makhluk, sempurna, dan kekal. Kekal, tidak binasa selama-lama. Habis. Iaitu sama dan basar, dua sifat wujudiyah. Sama dan basar, dua sifat yang wujudiyah. Dua sifat yang ada betul-betul di diri Allah Ta'ala itu. Sama dan basar ni ada kedua-duanya pada diri Allah Ta'ala. Yang qadim, yang sedia. Yang qadim, yang sedia. Yang qadim iaitu yang sedia, bukan baharu. Yang berdiri keduanya, yang ada sama dan basar itu dengan zat Allah Ta'ala. Jadi sama ni ada di diri Allah Ta'ala, basar pun ada di diri Allah Ta'ala. Al-muta'alliqani bijam'il mawjudat, yang bertakluk dengan tiap-tiap daripada benda yang ada. Yang bertakluk dengan tiap-tiap benda ada. Al-muta'alliqani, bertakluk kedua-duanya, sama dan basar. Tugas sama dan basar ni bijam'il mawjudat. Bijam'i mawjudat. Dia short situ. Tu tak apa dah, alhamdulillah. Baik, kita baca sekali lagi. Was-sam'u, sifat pendengar, artinya pendengar. Wal basaru, pelihat. Maka hakikat keduanya, sama dan basar itu, hakikat yakni hukum kepada sama dan basar tu, hukum sifat tu pada zat Allah Ta'ala, iaitu sama dan basar ada pada diri Allah Ta'ala. Kemudian kita tambah lagi pegangan i'tiqad kita, sama dan basar sedia, qadim, sempurna, tidak sama dengan makhluk, dan kekal, tidak binasa. Iaitu sama dan basar dua sifat wujudiyah. Sama pun ada di diri Allah, basar pun ada di diri Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Dua sifat yang wujudiyah, memang ada sifat tu di diri Allah Ta'ala. Yang qadim sifat itu, bukan baharu. Yang berdiri yang ada keduanya, sama dan basar itu dengan zat, iaitu ada pada diri Allah Ta'ala yang maha termulia. Was-sam'u wal basaru
al-muta'alliqani, bertakluk kedua-duanya sama' dan basar. Jadi sama' dia ada tugas, basar pun dia ada tugas. Tugas apa? Bijam'il mawjudat, dengan tiap-tiap benda yang ada. Maksudnya sama dengan benda ada, basar lihat benda yang ada. Itu maksud dia. Yakni takluk tugas keduanya sama dan basar itu dengan sekalian yang maujud. Sekalian yang maujud yakni benda yang ada yang boleh dapat dengan 5 panca indera kita. Sama dengan benda ada, basar lihat benda ada. Apa benda ada yang boleh didapat dengan 5 panca indera? Suara kita boleh dengar, benda ada. Angin sejuk kita boleh rasa, sentuh, benda ada. Ayak manis, kita boleh rasa manis tu. Manis tu ada sebab kita boleh rasa. Yang kita boleh tengok seperti segala benda yang berbentuk-bentuk, manusia, tiang, meja, benda ada boleh lihat. Dan yang boleh kita cium, wangi, busuk, benda ada. Jadi tiap-tiap benda ada Allah lihat, Allah dengar. Itu maksud daripada was-sam'u wal basaru, sama' dan basar, al-muta'alliqani, bertakluk, bertugas kedua-dua sama' dan basar, bijam'il mawjudat, iaitulah dengan tiap-tiap benda yang ada. Maksudnya semua benda ada Allah lihat. Kita tak macam tu. Manis kita tak tengok macam mana. Wangi macam mana kita tak boleh tengok. Tapi kalau kita belajar sains, dia ada bukti-bukti yang boleh melihat perkara-perkara ini. Seperti suara, dia ada gelombang dia. Kita bercakap as-saut qa'im bil hawa, suara menumpang angin. Maka suara ni dia ada gelombang yang tumpang pada angin. Angin tu bawa gelombang ni yang boleh didapati dengan ilmu sains. Mata kita tak nampak, tetapi Allah lihat perkara itu. Sebab apa? Sebab benda tu ada. Macam wangi, kita tak tengok wangi, cuma kita dapat bau tapi Allah lihat wangi itu kerana dia ada aroma dia. Gitu. Manis, kita tak tengok manis, kita minum yak teh manis, Allah lihat manis. Tapi kalau manis terlajak, kita nampak ayak gula tu duk gerak tu. Kalau manis tu, kalau gula tu banyak, kita nampak ayak duk rawak gula, ayak gula tu terlampau banyak, kita boleh tengok. Tetapi kalau sikit kita tak nampak, Allah lihat manis tu. Itu maksudnya sama' dan basar bertugas kedua-duanya dengan tiap-tiap benda yang ada. Yang wajib Allah lihat, Allah dengar, perkara yang wajib. Dan yang harus, semua makhluk harus, iaitu makhluk. Allah dengar dan Allah lihat semua makhluk ini. Maka masuk di dalam jumlah yang maujudat itu segala warna. Ni masuk benda yang ada ni seperti warna-warna dan sekalian suara. Ni benda ada. Jadi suara ni kita tak boleh tengok, tetapi Allah lihat kerana suara ni benda ada. Kerana suara ni benda ada. Kita tak nampak, tetapi Allah lihat kerana Allah lihat tiap-tiap benda ada. Allah dengar tiap-tiap benda ada. Jadi bukan semua mata kita ni dapat lihat, bukan semua, kerana terkadangnya terhijab. Macam mana kata terhijab? Tengok feri kat Kuala Kedah, depan mata besar depan kita. Dia kuih pi tengah, kuih kecil, pi tengah, kuih kecil, kuih halus, kuih halus, kuih halus. Bukan feri halus, mata kita yang nampak halus. Pi kuih jauh, tak ada terus. Bukan tak ada, feri ada di situ, kita aja tak nampak.
Ini maksudnya mata kita ni terbatas. Adapun Allah Ta'ala lihat tiap-tiap perkara yang ada, walaupun mata kita tak nampak, tapi benda tu ada seperti suara kita, Allah lihat. Pasal apa kata lagu tu? Kerana suara benda ada. Tiap-tiap benda ada boleh didapati dengan 5 panca indera. Boleh dilihat, dicium, didengari, disentuh, dan didengar. Maka semua tu Allah lihat. Itu maksud daripada wasam'u wal basaru al muta'alliqani bi jam'il mawjudat. Samak dan basar bertugas kedua-duanya, samak dan basar, dengan tiap-tiap benda yang ada. Tiap-tiap benda ada, Allah dengar dan Allah lihat. Dengar dan lihat itu dengan maksud nyata, inkishaf. Bukan macam kita. Jadi kita tak payah soal. Kerana Allah lihat dengan inkishaf, nyata. Bukan macam kita. Kita ni banyak syarat. Yang pertama, pendengaran kita ni baru, pelihat kita pun baru. Tu yang pertama, lekeh. Yang kedua, kena ada syarat. Nak dengar kena ada angin, suara kena kuat, dan kita kena duduk dekat. Kalau jauh, kita tak dengar. Kalau suara pelan, kita tak dengar. Kalau tak ada angin, supaya suara kita ni menumpang angin masuk ke dalam telinga kita, kita tak dengar. Maka kesemua tu Allah Ta'ala lihat dengan sempurna, dengar dengan sempurna, tidak seperti kita. Begitu juga penglihatan kita. Penglihatan kita ni yang pertama baru, yang kedua kurang, yang ketiga perlu banyak syarat. Kita nampak hak depan ni, hak belakang kita tak boleh tengok. Kalau nak tengok hak belakang kena galih. Kemudian pula penglihatan kita terbatas, nampak yang dekat, yang jauh kita tak nampak. Tu pun tidak ada hijab. Kalau ada hijab, seumpama kain yang tutup seperti ini, dalam ni ada apa? Kita tak tahu lah. Seperti dinding dibuat bilik, dalam bilik itu orang buat apa? Kita tak tahu dah. Kerana terhijab. Allah Ta'ala tidak ada hijab. Sama ada hak dekat, hak jauh, ada cahaya, tak ada cahaya, Allah lihat. Kita nak lihat kena ada cahaya. Kalau gelap tak nampak. Contoh malam, terpadam habis semua lampu, blackout. Boleh tengok tak? Tak boleh. Pasal apa? Kerana tidak ada cahaya. Paling tak kita buka torchlight, baru nampak balik. Tu pun nampak sikit saja sebab cahaya tu sikit. Tu tentera dia kata kami latihan komando, duduk dalam hutan gelap. Lepas tu nak buat ke mana? Tangkap klip-klip boh dalam plastik tu, malam ada cahaya, nampaklah sikit. Klip-klip tu Allah Ta'ala buat hikmahnya untuk menjadi cahaya di dalam hutan, menjadi pertunjuk kepada orang-orang yang duduk dalam hutan. Gitu. Baik. Jadi samak dan basar bertakluk kedua-dua kepada tiap-tiap benda yang ada. Habis. Dan adapun segala akwan, akwan yakni kelakuan, hal kelakuan, dan iaitu akwan berhimpun dan bercerai. Akwan ni kadang-kadang berhimpun, ijtima', dan bercerai, infirak. Hanya gerak dan diam. Berhimpun, bercerai. Gerak, diam. Maka sekalian daripada segala amrun i'tibari, amrun i'tibari iaitu benda itu sungguh yang kita faham, tetapi hakikatnya tidak wujud, tetapi sungguh. Macam mana ni? Dia nak buat apa ni?
Gerak diam orang panggil amrun i'tibari. Macam mana gerak? Tengok tangan ni. Ni orang panggil gerak. Diam lagu tu. Diam. Dia tak bergerak. Apabila gerak, dia tak diam. Kalau diam, tak bergerak. Ini orang panggil amrun i'tibari. Apa dia amrun i'tibari? Gerak, diam. Amrun i'tibari, yakni benda yang dipaham. Benda tak ada tapi sungguh. Macam mana kata tak ada pula? Ada boleh tengok, boleh dengar, boleh lihat, boleh cium, boleh sentuh. Gerak boleh tengok tak? Tengok kena tangan. Tengok kena ke isi, ke kulit, ke daging, ke tulang, ke urat. Gerak tak nampak. Cuma kita faham. Apabila tak diam, gerak. Apabila gerak, tak diam. Apabila gerak, tak diam. Apabila diam, tak bergerak. Faham sahaja. Faham di mana? Faham di mausuf, di diri sesuatu itu. Tengok tangan, nampak tangan. Pegang tangan, boleh pegang. Gerak, boleh tengok tak? Boleh pegang tak gerak? Tak. Cuma faham ya. Itu orang panggil amrun i'tibari, benda yang dipaham. Gerak, diam. Faham ya? Benda tu sungguh. Benda tu sungguh. Jadi benda sungguh ni dia lain dengan benda ada. Benda ada kita boleh tengok, boleh pegang, boleh dengar atau dengar, atau lihat, atau sentuh, atau cium, atau dengar. Jadi nak faham benda ada ni mesti dapat dengan salah satu daripada 5 panca indera. Tiang kita tengok ada, kita pegang ada. Nah, maka benda ni ada. Suara ada sebab boleh dengar walaupun tak nampak. Wangi ada walaupun kita tak tengok wangi itu. Manis, masin, pedas, tawak, pahit ada kerana boleh rasa. Sejuk, panas boleh sentuh ada. Itu benda ada yang boleh dapat dengan 5 panca indera. Adapun gerak dan diam, ini hanyalah dipaham. Faham ya? Kita tengok tangan, duk diam lagu ni. Faham kata diam. Kalau duk lagu tu, gerak orang panggil. Tengok tangan, tapi faham bergerak. Maka gerak itu benda yang sungguh, yang dinamakan amrun i'tibari, yang dipaham sahaja dengan akal, tetapi kita nak dapat dengan panca indera kita tak boleh. Itu orang panggil amrun i'tibari, benda yang dipaham. Ini ilmu tambahan. Hak wajib kita beriman Allah ada sama, ada basar. Maka tugas sama dan basar kepada benda yang ada, dengar benda ada, lihat benda yang ada, itu wajib kita beriman. Dalilnya wa huwas samiul basir. Habis. Kemudian nak terang pula kepada kita ini ilmu tambahan. Adapun benda amrun i'tibari, benda ni bukan ada tetapi sungguh. Maka benda ada, benda yang amrun i'tibari ni, benda sungguh ni, takluk tak sama dan basar kepada benda ni? Maka jawabnya, benda amrun i'tibari ini hanya ditakluk oleh ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu. Allah tahu. Macam mana kita nak tengok contoh yang lebih dekat? Tiang, meja, ada. Sebab kita boleh tengok, kita boleh pegang. Kalau berjalan, kita boleh sentuh benda ni. Ini orang panggil benda ada. Baik, ruang ni, apa dia ruang? Hak kosong tengah ni. Ini orang panggil ruang. Macam mana ruang? Kita kena buat dinding. Dinding pada sana, mai ujung ni, mai ujung ni, mai kot ni, pi kot tu. Maka kita buat dinding. Ruang jadi sendiri. Ruang kena buat tak? Tak payah buat. Kalau buat ruang, duit berjuta pula. Dah ikat dinding mahal dah. Kalau ruang pun kena buat pula, menjenuh bayar.
Ruang tak payah buat. Kerana ruang ni benda sungguh. Benda ada tu dinding, tiang, dinding. Ni kita kena buat. Kita kena ikat bata, buah simen, dinding. Apabila buat dinding, hak tengah ni orang panggil ruang. Ruang ni sungguh. Sebab apa kata sungguh? Tak boleh dapat dengan 5 panca indera. Ruang kosong. Ruang kosong ni sungguh. Duduk dalam ruang ni, dalam ruang masjid, kita pun masuk. Belaga tak kita dengan ruang? Tak. Tapi kalau dinding, belaga. Jalan-jalan, gong. Bincuk kepala. Sebab benda ada dinding, tiang, kalau kita berjalan, belaga. Tu benda ada. Ruang, jalan belaga. Tak. Kerana ruang ni benda yang sungguh. Maknanya benda yang sungguh ni dalam kitab dia sebut amrun i'tibari. Benda hak ada namanya wujudi. Benda ada boleh dapat dengan 5 panca indera. Benda sungguh tak dapat dengan 5 panca indera, tetapi benda itu mesti sungguh. Seperti ruang, gerak dan seumpamanya. Itu orang panggil benda amrun i'tibari. Apa yang kita bincang ni? Kita duk bincang sama' dan basar. Lepas tu bertakluk kedua-dua dengan benda yang wujudi, dengan benda yang ada. Allah lihat benda ada, Allah dengar benda ada. Maka benda ada tu dapat dengan 5 panca indera. Baik. Adapun benda amrun i'tibari ni, lagu mana pula? Benda ni sungguh ya. Amrun i'tibari ni benda sungguh. Maka benda amrun i'tibari ditakluk oleh ilmu Allah Ta'ala. Ditakluk oleh ilmu Allah Ta'ala. Maka sekalian daripada segala amrun i'tibari seperti berhimpun dan bercerai, gerak ataupun diam, tiada takluk dengan dia jua oleh sama' dan basarnya, basar Allah Ta'ala atas qauli yang sahih. Jadi kalau orang tanya macam mana gerak dan diam sesuatu, maka itu diketahui oleh ilmu Allah Ta'ala. Ini di atas satu qaul yang sahih. Maknanya khilaf lah. Ada setengah kata lihat juga, dengar juga. Ada setengah kata itu bukan takluk sama' dan basar. Amrun i'tibari ini ditakluk oleh ilmu Allah. Ilmu Allah semua dia tahu. Hak ada ke, hak tak ada ke, hak sungguh ke, semua Allah tahu. Habis itu. Dan hanya dipandangkan yang bersifat dengan dia, dengan akuan jua. Bukan dia, bukan diri akuan itu. Dan hanyalah yang dipandangkan, kita tengok kalau gerak ni gerak. Kita pandang apa? Yang bersifat dengan dia, dengan akuan itu. Kita tengok tangan. Bukan dia, bukan kita tengok gerak. Kita faham yang di tangan tu. Ni gerak, tengok tangan, faham kata gerak. Bukan tengok gerak, tengok tangan. Tengok tangan. Itu orang panggil benda amrun i'tibari. Benda sungguh tetapi tak ada. Sungguh tapi tak ada betul-betul. Itu orang panggil benda amrun i'tibari. Habis. Maka takluk keduanya sama' dan basar dengan segala yang maujud. Jadi sama' dan basar takluk kepada benda maujud. Iaitu dengar perkara ada, lihat perkara ada. Atas jalan meliputi, iaitu dengan jalan tafsil, inkishaf, nyata tiap-tiap sesuatu itu tanpa kesamaran. Itu maksudnya meliputi. Allah Ta'ala dengar habis semua benda. Allah lihat semua benda yang ada. Itu meliputi. Tidak ada satu yang tersembunyi pada pendengaran Allah, dan tidak ada satu yang tersembunyi daripada penglihatan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ada sifat pelihat yang sempurna dan sifat pendengar yang sempurna. Jadi dengar dan lihat itu
atas jalan meliputi, iaitu tiap-tiap benda yang ada ni Allah dengar dan Allah Ta'ala lihat. Akan sebagai takluk yang lebih atas takluk ilmu. Akan sebagai, yakni sama' dan basar itu takluk yang lebih asing atas takluk ilmu. Maksudnya tugas lain-lain. Kerja sama dengar, kerja basar lihat, kerja ilmu tahu tiap-tiap sesuatu. Jadi ilmu ada tugas dia, sama dia ada tugas dia, basar dia ada tugas dia. Gitu maksud dia. Itu maksudnya akan sebagai takluk yang lebih atas takluk ilmu. Maksudnya ilmu tugas lain, sama tugas lain, basar tugas lain. Macam mana kata tugas lain? Sama tugas mendengar, basar tugasnya melihat, ilmu tugasnya mengetahui. Akan takluk tanjizi qadim. Sama dan basar itu takluk sebagai takluk tanjizi qadim dengan segala yang wajib. Segala yang wajib iaitulah diri dan sifat Allah. Allah lihat ketika azali. Diri Allah Ta'ala, sifat Allah, Allah Ta'ala lihat ketika azali. Allah Ta'ala dengar ketika azali. Maka lihat dan dengar ketika azali namanya takluk basama dan basar tanjizi qadim. Baik, macam ni kita wajib beriman Allah Ta'ala ada sama' dan basar. Apabila sama' dan basar, maka tentu ada tugas. Bila tugas Allah Ta'ala mendengar, bila tugas Allah Ta'ala melihat, sejak azali. Maka tugas ketika azali itu namanya tanjizi qadim. Telah dengar Allah ketika azali, telah melihat Allah ketika azali, maka telah dengar ketika azali dan melihat ketika azali itu namanya takluk tugas tanjizi qadim yang telah lulus ketika azali. Baik, kita tengok. Akan, yakni sama' dan basar itu takluk akan. Takluk tanjizi qadim, iaitu lihat dan dengar ketika azali dengan segala yang wajib. Segala yang wajib iaitu segala perkara yang wajib. Apa? Diri Allah dan sifat Allah Ta'ala Allah lihat dan dengar ketika azali. Koma dekat tu, jangan sambung. Kalau sambung selera. Nah. Dan takluk suluhi qadim, dan takluk sama' dan basar itu suluhi qadim, patut padan. Allah melihat, mendengar dengan segala yang jaiz. Dengar dan lihat makhluk ni dahulu daripada ada makhluk ini. Koma dekat tu dulu. Baik. Hak tadi tanjizi qadim. Allah dengar dah ketika azali, Allah lihat dah ketika azali. Itu tanjizi qadim. Baik, orang soal, kalau macam tu ketika azali, apa hukum sama' dan basar Allah melihat dan mendengar makhluk ini? Maka kita jawab, boleh. Patut padan dah ketika azali itu. Ketika tak ada makhluk lagi, boleh dah kalau Allah Ta'ala nak lihat makhluk. Boleh kalau Allah Ta'ala nak dengar makhluk. Tapi nak dengar apa makhluk tak ada lagi. Nak lihat apa makhluk Allah Ta'ala tak buat lagi. Adamuna al-azali wajibun. Tidak ada makhluk ketika azali itu wajib. Lepas tu apa hukum melihat Allah kepada makhluk ketika azali? Suluhi qadim. Patut padan ketika azali Allah melihat makhluk ini walaupun makhluk ini belum ada. Tok Isoleh dia buat misal seperti kita pergi kedai elektrik, tengok kita nak beli periuk.
Ada hak boleh masak sekilo, ada hak boleh masak 2 kilo, ada hak boleh masak 3 kilo, ada hak boleh masak 5 kilo. Bukan nak masak lagi di kedai. Patut padam boleh ketika itu, tapi tak buat lagi. Jadi ketika azali, apa hukum Allah Ta'ala dengar makhluk? Apa hukum Allah Ta'ala lihat makhluk? Suluhi qadim. Patut padan ketika itu Allah Ta'ala boleh lihat makhluk. Itu namanya suluhi qadim. Habis. Dan takluk suluhi qadim dengan segala yang jaiz. Patut padan dan takluk tugas sama' dan basar. Suluhi qadim, iaitu patut padan ketika azali. Allah melihat dan mendengar makhluk ketika azali dengan segala jaiz, dengan segala benda yang harus, yang baharu itu, dengan makhluk itu dahulu daripada ada makhluk itu. Makhluk tak ada lagi ketika azali. Berhenti dekat tu dulu, koma. Dan takluk tanjizi hadis. Ni Allah Ta'ala lihat, dengar. Allah Ta'ala lihat dan dengar makhluk ketika makhluk itu ada. Dan takluk tanjizi hadis, iaitu Allah Ta'ala lihat makhluk ketika makhluk ada, Allah dengar makhluk ketika makhluk ada. Namanya takluk sama' dan basar tanjizi hadis. Dengan segala yang jaiz, dengan segala benda yang baharu, yang maujudat, yang ada kemudian daripada Adam. Mula-mula kita tak ada, lepas tu kita ada. Apabila ada, Allah Ta'ala tetap lihat, Allah Ta'ala tetap mendengar sesuatu perkara yang ada daripada baharu ini. Tok Uri Soleh dia kata, kalau beli kitab balik baca seorang-seorang tak faham. Kalau tak percaya, sebelum main mengaji baca tengok apa dia nak cerita dekat kita ni. Tok Uri Soleh dia kata, kena muzakarah. Hayatul ilmi muzakaratun, hidupnya ilmu dengan hidupnya muzakarah. Dalam muzakarah itu kita mengaji. Pasal apa? Masa kita belajar tu rasa kita faham, tapi kita baca sendiri, kok mana nak hurai ni? Waktu tu kita mengaji balik. Hak tak nyata bagi nyata. Tanya guru-guru kita. Itulah di antara orang yang nak boleh ilmu ni. Yang pertama, dia nak mai tu dia baca dulu. Yang kedua, dia tu fokus di dalam majlis. Yang ketiga, dia balik baca. Boleh tak hurai? Kalau lekat, tanya, macam mana hak ni? Hari tu faham dah, tapi baca ni lekat. Waktu tu kita mengaji balik. Waktu tu kita mengaji balik. Barulah kita ni cepat Allah Ta'ala bagi kepada kita faham. Manjada wajada. Siapa tuntut, dia dapat. Habis tu. Jadi Bapa Abdul Karim Pondok Dala dulu ni, dia duk khidmat, cari kayu api kat tok guru, bertukang rumah tok guru, perbaik nu rumah perbaik ni, pasang paip dan seumpamanya. Kemudian dia mengaji, balik ke pondok, dia baca seorang-seorang dia. Dia baca kuat macam mengajak, tapi seorang pun tak ada. Macam mengajak. Pasal apa dia buat lagu tu? Kalau tak faham, dia boleh rojak balik kat tok guru. Maka sampai satu ketika tok guru bagi kahwin dengan anak tok guru. Pasal apa? Kerana tok guru Abdul Rahman, Baba Abdul Rahman ni, dia fikir jauh. Seorang menantu ni alim sungguh. Seorang menantu ni alim, tapi dia bijak di dalam pentadbiran. Maka dia pilih seorang hak yang alim betul-betul, hak seorang ni bijak dalam pentadbiran. Baru pondok tu stabil. Maka kahwin. Apabila kahwin, Baba Abdul Rahman Dalla suruh Baba Abdul Karim baca kitab. Dia kata, minta maaf lah Baba, kalau suruh saya buat apa pun kerja saya buat, tapi mengajar tak boleh. Mengajar tak boleh. Lepas tu Baba Abdul Rahman kata mengajar. Mengajar. Maka dalam mengajar tu Allah Ta'ala buka kepada dia sampailah dia boleh mengajar.
takdir Allah Ta'ala, kitab dia ni terbakar. Pondok terbakar, kitab terbakar habis. Maka dia kena pergi cari pula dobit-dobit kitab daripada ulama-ulama lain. Dan sebelum dia nak mengajar, mesti dia matlaah dan dobit kitab-kitab dia. Kerana Baba Abdul Karim ni, dia ajak halusi sekok. Dia tak tinggal walaupun satu huruf. Sampailah Allah Ta'ala memberi kepada dia, angkat darjat dia jadi ketua Jamiah Ulama Fatani Darussalam. Daripada khidmat kepada ketua ulama. Nah, tu berkatnya khidmat. Khidmat dia ni sampai habis. Satu hari tandas tu penuh. Dia bukan ada tangki macam kita. Nah, kita boleh panggil apa? Indah water dan seumpamanya. Macam mana baba kata ni tandas penuh ni? Mesyuarat. Nak buat ke mana ni? Baba kata nak buat ke mana kena timah. Najis tu kena timah. Baba Abdul Karim ambil timah najis tu. Sampailah dia khidmat setakat tu, habis semua dia khidmat kepada guru, maka Allah Ta'ala menaikkan darjat dia menjadi ketua ulama Fatani Darussalam sekarang ni. Asal orang Bangkok cakap Siam, nak cakap Melayu tak boleh. Mai petani ni kena mengaji Melayu pula, mengaji Arab, terjemah pula Melayu. Jadi banyak kali kena mengaji. Tapi tu pun Allah Ta'ala bagi kepada beliau untuk memahami ilmu Allah Ta'ala. Baik. Jadi kita duk bincang sama' dan basar, tugas kedua-duanya kepada benda yang ada, maka Allah Ta'ala lihat dan mendengar tiap-tiap benda yang ada. Allah Ta'ala lihat benda yang wajib ketika azali, namanya takluk tanjizi qadim. Lepas tu pula ketika azali, Allah Ta'ala boleh melihat dan mendengar makhluk, tetapi makhluk belum ada, maka dinamanya suluhi qadim. Patut padan ketika azali Allah Ta'ala mendengar dan melihat makhluk, tetapi makhluk belum ada. Maka apabila sampai masa Allah buat makhluk, maka Allah Ta'ala dengar dan lihat makhluk, makanya takluk tanjizi hadis. Allah Ta'ala lihat dan dengar benda baharu ketika benda baharu itu ada. Habis. Jadi 3 takluk. Takluk tanjizi qadim, yang kedua suluhi qadim, yang ketiga tanjizi hadis. Tanjizi qadim, Allah lihat dan dengar diri Allah dan sifat Allah Ta'ala. Suluhi qadim, patut padan ketika azali Allah lihat dan dengar makhluk, tapi makhluk belum ada. Kemudian sampai masa Allah buat makhluk, Allah lihat dan dengar makhluk, maka tanjizi hadis namanya. Hak tu tahu alhamdulillah, tak tahu pun tak apa. Sebab hak tu fardu kifayah, ilmu tambahan. Hak wajib beriman, Allah ada sama' basar, maka tugasnya melihat semua benda ada dan mendengar segala perkara yang ada. Itu wajib i'tikad. Dalil wa huwa sami'ul basir. Itu di antara dalil. Dan ada pun sama pada segala yang baharu, sama kita makhluk ni. Sifat pendengar makhluk ni. Ni nak bahas hak kita pula. Dan sama pada segala yang baharu, iaitu makhluk, maka iaitu satu kekuatan khuwah yang disimpankan dia, yakni yang diletak Allah Ta'ala buat dan letak di dalam orat yang berhampiran pada kesudahan telinga, liang telinga. Ni hak kita. Kita manusia ni dengar dengan apa? Bukan dengar dengan telinga. Kerana orang pekak ada telinga tak dengar. Jangan silap. Jangan kata dengar dengan telinga, jangan kata lihat dengan mata. Salah. Lihat dengan sifat pelihat, dengar dengan sifat pendengar, baru betul. Kerana orang yang ada telinga bukan semua dengar. Orang yang ada mata bukan semua nampak. Maka yang tepatnya makhluk ni sama makhluk. Pendengaran makhluk ni
Allah Ta'ala buat satu sifat yang mana Allah Ta'ala letakkan pendengaran makhluk ni di hujung liang telinga kita, iaitulah di dalam gegenang telinga kita. Ada hak tu dengar, kalau tak ada hak tu pekak manusia ni. Habis. Tu kepada kita. Jadi jangan kata kita dengar dengan telinga, tak betul. Dengar dengan pendengar. Dan basar pada segala mereka itu makhluk, benda baru, maka iaitu satu kekuatan kuwah, power yang di apa ni? Ditanamkan dia, yakni diletakkan sifat basar, pelihat itu dua orang yang bertembung keduanya pada aluan iaitulah uluan otak atas jalan berpantungan, berpotongan, atas jalan berpotongan. Berpotongan salib. Dia tulisan cetak kembang tu. Nah. Hak kitab Rumi muka surat 57. Dan adapun samak yang baharu. Ni sifat samak kita, hak baru ni, hak makhluk ni, maka iaitu satu kekuatan, power, sifat yang disimpankan, yakni Allah Ta'ala buat letak di dalam urat yang dihampirkan kepada kesudahan liang telinga. Jadi sifat pendengar kita Allah Ta'ala buat dalam gegenang telinga kita ni. Hak tu hak kita. Ada hak ni dengar, tak ada hak ni pekak makhluk. Dan basar pada segala mereka itu makhluk baharu, maka iaitu basar satu kekuatan yang ditanam, yakni yang diletak oleh Allah di dalam dua urat yang bertembung keduanya urat pada uluan, yakni otak atas jalan, yakni bentuk jalan, yakni bentuk berpotongan salib. Ini rupanya salib. Apa dia ada nak cerita? Okey. Jadi sifat pelihat kita ni Allah Ta'ala buat di mana? Setengah ulama dia kata duduk di tengah kening kita ni. Di antara kening dengan kening, tengah ni. Allah Ta'ala letak satu urat yang mana urat ni dia pi kot tu, dia mai kot ni. Sifat tu duduk tengah tu. Dan setengah lagi dia kata berbentuk dal. Gitu. Dal, bertemu dal. Urat tu dia pusing kot ni, sifat tu duduk tengah. Maka setengah ulama dia kata sifat pelihat kita duduk di urat di tengah-tengah kening kita. Ada hak ni boleh tengok, boleh lihat. Tak ada hak ni buta. Tu hak makhluk. Habis dah, sampai masa dah. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang bab Maidah. Kemudian baik sikit lagi. Atas jalan dal, yang belakang satu daripada keduanya di atas belakang lainnya. Ini rupanya dal. Maka takrif kedua-dua ini bagi segala hukama. Ada maknanya khilaf lah. Dan ada satu pendapat lagi, ulama kata sifat pelihat tu duduk di mata kita. Ada hak tu boleh lihat, kalau tak ada buta. Jadi kita kesimpulannya kita duk bincang hari ni samak dan basar Allah Ta'ala. Sifat tu ada sedia qadim, tak sama dengan makhluk sempurna. Lihat dan dengar benda ada, benda yang wajib, benda yang makhluk ni semua Allah Ta'ala lihat dan dengar dengan nyata, dengan sempurna. Jadi insya-Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam wa huma min a'zami ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.